Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kantah 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Jumlah penduduk yang dipindahkan di 31 pusat pemindahan di 4 daerah di Terengganu meningkat kepada 1,760 orang. Daripada jumlah itu, Dungun merekodkan penduduk tertinggi dipindahkan dengan 415 orang. Ini diikuti Besut 383 orang, Hulu Terengganu 255 dan Setiu 182. Penduduk yang dipindahkan akibat banjir di Kelantan meningkat kepada 835 orang daripada 256 keluarga kini berlindung di 17 PPS di 4 daerah iaitu Pasir Putih, Kuala Kerai, Tanah Merah dan Machang. Daripada jumlah itu, 350 orang daripada 119 keluarga ditempatkan di 2 PPS di Pasir Putih. Ini diikuti Tanah Merah 242, Kuala Kerai 225 dan Machang 18 orang. 3 sungai melebihi tahap bahaya: Sungai Nal di Kampung Sungai Nal, Sungai Golok di Kampung Jenub Tanah Merah dan Sungai Kelantan di Kuala Besar. Di Pahang, penduduk yang dipindahkan terus mencatat peningkatan kepada 465 orang daripada 201 keluarga. Semua penduduk terjejas masih berlindung di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Lembing, Kuantan. Beberapa laluan di Sungai Lembing tidak dapat dilalui kerana ditenggelami air. 2 sungai merekodkan bacaan pada paras bahaya iaitu Sungai Lembing, Kuantan serta Sungai Rompin di Jambatan Kuantan, Segamat. Di Kota Tinggi Johor, 251 orang daripada 60 keluarga berlindung di 3 PPS yang dibuka malam tadi. Felda Air Tawar 1 merekodkan 162 orang yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Felda Air Tawar 1. 56 penduduk terjejas dari Kampung Sepak Hulu dan Kampung Sepak Hilir berlindung di PPS SK Bukit Lintang, manakala 33 orang berada di PPS Dewan Kampung Baru Sungai Mas. Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja PARA membantu bawa jenazah wanita warga emas dari rumah ke tanah perkuburan di Kampung Bukit Taduk, Hulu Terengganu. Kalthumat, 84 tahun, meninggal dunia di rumahnya kerana sakit tua. Bantuan ini melibatkan 3 pegawai dan 25 anggota diketuai Meja Syahadi Syahbudin. Penubuhan Suruhanjadi Raja RCI bagi mengkaji pengendalian isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan amat dialu-alukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar Fauziah Misri menegaskan RCI itu satu keperluan untuk merungkai segala persoalan. Sementara itu, Adun Tanjung Surat Azman Tamin mencadangkan supaya pemetaan perairan dilakukan. Ia bagi membantu nelayan mencari hasil laut di kawasan yang sudah ditumpukan tanpa mengganggu gugat perairan negara jiran. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan membolehkan siasatan lebih lanjut dilakukan bagi mengetahui perkara sebenar yang berlaku dalam isu berkenaan. Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, penubuhan RCI itu juga akan membantu kerajaan dalam proses dan prosedur berkaitan kedaulatan negara. Masyarakat luar bandar di Sabah akan mendapat akses keadilan lebih baik. Ini menerusi program Justice on Wheels JOW Jabatan Peguam Bantuan Guaman JBJ. Menerusi program itu, rakyat diberi khidmat nasihat, bantuan guaman dan kefahaman mengenai hak mereka dari segi undang-undang. QPAC sambut baik pencerahan oleh JPA berhubung pengambilan secara lantikan kontrak dalam perkhidmatan awam langkah sementara. Bagaimanapun, sesi libat urus wajar diadakan dengan pihak-pihak berkepentingan sebelum skim caruman KWSP secara mandatori ditetapkan kepada lantikan baharu kelak. Pandangan QPAC juga jelas bahawa sesuatu perkara yang dilaksana perlu berlandaskan prinsip tidak mengurangkan faedah semasa yang dinikmati penjawat awam. Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat ke majlis bacaan surah Yasin, tahlil dan doa selamat di Surau Utama Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong serta kerabat di Raja Pahang. Majlis bersempena tamat pemerintahan Yang di-Pertuan Agong ke-16 itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil serta doa selamat yang dipimpin penolong pegawai agama Istana Negara Ustaz Muhammad Zuhairi Muhammad Yatim dan disusuli solat maghrib secara berjemaah. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Lembaga Tabung Haji menafikan dakwaan mengagihkan kuota tertentu kepada pihak swasta atau pengendali jemaah haji PJH. Orang ramai dinasihat tidak mudah percaya berita palsu yang tular di media sosial. Bakal jemaah haji turut dinasihat merujuk platform media sosial rasmi TH bagi mendapatkan maklumat yang sahih, tepat dan terkini. Kerajaan Persekutuan bersetuju membantu pihak Jawatankuasa Kuil Subramania Swami Batu Cave dalam aspek dana pembangunan. Menteri Digital berkata perkara itu telah dibincangkan dan mendapat persetujuan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri. Jualan Agro Madani di Melaka catat nilai jualan RM3.5 juta sepanjang tahun lalu. Ia melalui pelaksanaan program itu di 304 lokasi seluruh Melaka. Tahun ini, Fama Melaka dipertanggungjawabkan menyelaras 400 kali penganjuran program jualan Agro Madani dengan sasaran nilai jualan RM4 juta. Di Perlis, beras putih tempatan BPT mendapat permintaan tinggi menerusi pelaksanaan program intervensi pengedaran yang diuruskan Fama. Bermula sejak September tahun lalu, Perlis telah menerima sebanyak 338,270 kg BPT membabitkan 33,827 kampit beras untuk dipasarkan menerusi outlet yang terlibat dengan program intervensi tersebut. Buat masa ini, sebanyak 3,000 kampit BPT diedarkan di Pusat Operasi Fama Negeri pada setiap minggu melalui program jualan Agro Madani. Operasi bersepadu yang dilaksana JPJ Melaka di Lebuh Alor Gajah, Melaka Tengah, Jasin dekat Paya Rumput mengesan pelbagai kesalahan jalan raya. 275 notis dikeluarkan di samping menyita 3 kenderaan. Pengarahnya mendedahkan kesalahan paling tinggi adalah berkaitan lesen kenderaan motor, tamat tempoh dan tiada insurans. Dipercayai menjalankan aktiviti menangkap ikan di kawasan larangan. Sebuah bot pukat tunda Zon C bersama 5 kru warga Thailand ditahan Cawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Kuala Kedah. Menurut Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kedah, bot dikesan sedang menunda ikan pada kedudukan 8.5 batu nautika dari Pulau Bunting sebelum ditahan untuk pemeriksaan. Susulan dakwaan pelajar tingkatan 4 dirogol anggota polis berpangkat sarjan, Timbalan Ketua Polis Perak memberi jaminan siasatan telus dan adil akan dilakukan membabitkan semua aspek. Kes itu masih dalam siasatan dan polis dalam proses mengenal pasti sekiranya kejadian berkenaan benar-benar berlaku. Mayat dipercayai seorang lelaki berusia lingkungan 50-an ditemukan dalam parit bersama motosikal di ladang kelapa sawit di kawasan Patani Para, Bedong, Sungai Petani. Penolong penguasa bomba Azhari Abdullah berkata, penemuan itu susulan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.27 petang. Operasi mengambil mayat agak sukar memandangkan keadaan hujan lebat yang menyebabkan mangsa hanyut dalam arus deras. RM351 juta transaksi penipuan berjaya dihalang bagi tempoh Januari hingga Oktober 2023. Tindakan membabitkan 13 bank ahli di bawah Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia (ABM) dan Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia (IBIM). Langkah melindungi pelanggan mencerminkan komitmen tinggi institusi perbankan terhadap usaha anti penipuan. Sebuah premis perniagaan yang beroperasi di sebuah hospital di Sandakan dikenakan kompaun sehingga RM50,000 kerana gagal meletakkan tanda harga pada barangan jualan. KPDN menyatakan hasil pemeriksaan mendapati pemilik kedai berkenaan gagal meletakkan tanda harga ke atas 30 unit makanan ringan yang dijual. Semua makanan ringan pelbagai perisa disita. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menawarkan khidmat kaunseling dan bantuan keuangan kepada 2 anak Allahyarham Mila Syarmila Samsusah atau Bella, Yusof Abdul Patah 4 tahun dan Mariam Isabel 2 tahun kini dalam jagaan keluarga Allahyarham Bella. 9,151 asnaf terima bantuan keuangan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Perlis. Ia melibatkan peruntukan RM40 juta setahun. Ia membantu penerima menjana pendapatan sekaligus berjaya mengurangkan jurang ekonomi rakyat negeri Perlis.
60 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi khas aman di kilang Kitar Semula di kawasan perindustrian sekitar kapar. Sebuah dilakukan di 3 kilang Kitar Semula barangan plastik dan elektronik yang dilakukan bersama Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Imigresen dan TNB. 6 warga tempatan dan 5 warga Cina disyaki pengurus dan majikan pekerja terbabit turut ditahan. Malaysia dan UAE menandatangani MOU bagi membangunkan pusat data di negara ini dengan projek berpotensi dijangka mencapai jumlah kapasiti 500 megawatt. Kerjasama itu mengukuhkan komitmen mereka untuk memajukan pelaburan dalam sektor infrastruktur digital. Permintaan yang semakin meningkat PMKS serantau memberi dorongan status Malaysia yang semakin meningkat sebagai pemain penting dalam ekonomi digital. Malaysia Debt Ventures berhad menyasarkan agihan pembiayaan berjumlah 700 juta ringgit tahun ini. Ketua Pegawai Perniagaannya berkata, lebih 50 syarikat berasaskan teknologi bakal menerima manfaat. Sejak ditubuhkan pada 2022, anak syarikat Menteri Keuangan diperbadankan ini telah membiayai 1,094 syarikat dan projek teknologi bernilai 13.4 bilion ringgit. TNB bekerjasama dengan utiliti tenaga milik kerajaan China bagi merevolusikan grid tenaga ASEAN melalui teknologi terkini arus terus voltan tinggi. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata, langkah strategik itu mencerminkan komitmen TNB sebagai pemimpin tenaga serantau dalam mengembangkan solusi tenaga lestari. Kementerian Pengangkutan menyokong inisiatif membuka permit laluan feri antarabangsa untuk laluan Kudat Pulau Palawan, Filipina. Usaha itu bagi meningkatkan sektor pelancongan di sektor berkenaan. Pulau Palawan dengan keluasan 1.7 juta hektar merupakan destinasi pelancongan utama yang tertumpu kepada aktiviti penyelaman dan aktiviti lain. Di Mali, lebih 70 orang maut selepas terowong di kawasan pelombongan runtuh dalam kejadian di barat daya di negara itu. Media tempatan melaporkan siasatan telah dilancarkan untuk mengenal pasti punca kejadian. Dianggarkan 200 pelombong sedang bekerja di lombong berkenaan ketika kejadian. Mali ialah pengeluar emas ketiga terbesar di Afrika dengan menyumbang kira-kira 25% kepada belanjawan negara. Hari ini, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ akan mengumumkan keputusannya berhubung permintaan langkah-langkah sementara yang dikemukakan Afrika Selatan dalam kes genosid Israel. Kes berkenaan membabitkan pelaksanaan konvensyen mengenai pencegahan dan hukuman jenayah genosid di Gaza. Sidang umum akan berlangsung pada 1 petang di Peace Palace di The Hague, Belanda dan perintah mahkamah akan dibacakan. Hospital Nasir di Han Yunis yang juga merupakan tempat perlindungan pelarian Palestin diserang tentera negara haram Israel. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan kereta kebal pengganas Zionis itu membedil tingkat atas hospital yang menempatkan bilik pembedahan dan pusat kecemasan. Dalam kejadian itu, berpuluh petugas kesihatan dan pesakit cedera. 100 kanak-kanak Palestin yang cedera akibat perang di Gaza akan menerima rawatan di Hospital Itali. Kementerian Pertahanan Itali memaklumkan operasi membawa kanak-kanak terbabit bersama keluarga mereka akan dimulakan segera. Kanak-kanak berkenaan akan dirawat di beberapa hospital di bandar Itali termasuk Rom, Bologna, Florence dan Genoa. Setakat ini sekurang-kurangnya 25,700 rakyat Palestin terkorban akibat serangan tentera penjajah Israel. 3 peluru berpandu telah dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah 2 kapal dagang dalam serangan terbaru di Laut Merah. Salah satu peluru berpandu tersebut tersasar, manakala 2 yang lain telah ditangkis tentera laut Amerika Syarikat. Ia berlaku selepas kumpulan itu berikrar untuk meneruskan serangan walaupun kerap berdepan serangan balas daripada Amerika Syarikat dan Britain. Rusia menuduh Ukraine sengaja menembak jatuh sebuah pesawat pengangkut tentera Rusia baru-baru ini sekaligus membunuh 74 orang yang berada dalam pesawat terbabit. Daripada angka itu, 65 orang merupakan tawanan perang Ukraine sebagai pertukaran di pihak Rusia. Dalam masa sama, Rusia turut menggesa mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB berhubung nahas terbabit. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.